Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali di episod yang ketiga Journal of Ramadan untuk kali ini. Jika episod minggu lepas kita bawakan kepada anda dua peristiwa bersejarah pada bulan Ramadan, pada kali ini kita bawakan kepada anda kisah peperangan yang berlaku pada bulan Ramadan. Jom kita saksikan perkongsian untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kali ini saya akan menceritakan satu peperangan yang mana peperangan yang terakhir yang telah disertai oleh Rasulullah SAW pada tahun 631 Hijrah bersamaan 9 Masihi. Peperangan ini dinamakan Peperangan Tabuk. Peperangan ini juga melibatkan dua belah pihak, iaitu perang tentera Rom dan tentera Islam. Pada ketika itu cuaca sangat panas dan terik. Ia menyebabkan tentera Islam sukar untuk menyerang tentera Rom. Persoalannya di sini, bagaimanakah peperangan ini mencetuskan antara dua belah pihak, iaitu tentera Rom dan tentera Islam. Dalam sebuah buku perang Islam pada tahun 2014 karya Siti Aufa, berlakunya peperangan Tabuk ini ada tiga. Yang pertama, Byzantium Romawi ingin melakukan pembalasan ke atas mereka di Perang Mu'tah pada tahun 6 Hijrah. Kedua, Byzantium Romawi juga ingin kembali menguasai wilayah di bahagian utara dari Jazirah Arab. Pada ketika itu, Maharaja Rom ingin meluaskan lagi mereka punya kerajaan dan pengaruh mereka sehingga ke negeri-negeri Arab. Hal ini kerana pada ketika itu kuasa ketenteraan mereka dianggap sebesar-besar kuasa. Akhir sekali, adanya gangguan kestabilan politik di sebelah utara di Jazirah Arab oleh Byzantium Romawi. Di samping itu, berlakunya tentangan daripada tentera Rom dengan melakukan pembunuhan ke atas duta Rasulullah SAW, iaitu Al-Harith bin Amr oleh Syurahbil. Bahkan tragedi tersebut berlakunya semasa beliau membawa risalah Rasulullah SAW untuk menyerahkan kepada penguasa Basrah. Rasulullah SAW telah menghantar satu Sariyah yang dipimpin oleh Zaid bin Harisah, di mana di tempat itu bernama Mu'tah. Sariyah ini tidak dapat menuntut bela ke atas kematian duta Rasulullah SAW, iaitu Al-Harisah. Walau bagaimanapun, ianya memberikan impak yang besar kepada bangsa Arab dan pihak Rom merasakan gusar dan tergugat dengan kuasa Islam pada ketika itu. Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin melaksanakan perang Tabuk dengan tujuan untuk meruntuhkan penguasaan Byzantium Romawi di sebelah utara Jazirah Arab. Pada ketika itu, jumlah angkatan Islam sebanyak 30,000, manakala tentera angkatan berkuda sebanyak 10,000. Pasukan ini diketuai oleh Nabi Muhammad SAW sendiri. Dalam pada itu, di Masjid Nabawi, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang lain membuat satu musyawarah untuk membincangkan isu mengenai logistik dan kenderaan untuk berperang. Para sahabat menyedari akan pentingnya peperangan ini, lalu mereka berebut-rebut antara sesama sendiri untuk menyumbangkan harta mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Uthman bin Affan memberi sumbangan kepada jalan Allah sebanyak 1,000 dirham, 900 ekor unta, 100 ekor kuda. Manakala pula Abu Bakar As-Siddiq menyerahkan seluruh hartanya di jalan Allah tanpa meninggalkan apa-apa pun untuk keluarga. Manakala Umar Al-Khattab menyumbangkan separuh hartanya kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW memperingatkan kepada pasukannya agar berwaspada terhadap cuaca panas yang mereka akan merasakan di wilayah utara Jazirah Arab. Oleh kerana tentera Islam terlalu besar, maka mereka tidak menyediakan tunggangan. Hal ini kerana cuaca panas mengakibatkan tentera Islam tidak mencukupi bekalan air pada ketika itu. Lalu mereka terpaksa menyembelih beberapa ekor unta untuk mereka minum di dalam uncang perut unta tersebut. Byzantium Romawi terkejut dengan kejayaan tentera Islam datang ke Tabuk dalam cuaca panas. Lalu mereka merasakan ketakutan dan mengakibatkan pihak mereka berpecah belah.
mereka sedar akan kekuatan tentera Islam, lalu mereka bersetuju memperhentikan pertempuran dengan tentera Islam di Tabuk. Akhirnya dengan kejayaan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tentera Islam pulang ke Madinah tanpa sebarang tentangan musuh. Kesimpulannya, Perang Tabuk membawa banyak pengajaran kepada kita semua. Antaranya adalah menguji tahap keimanan seseorang bagi mempertahankan agama Islam. Sekian daripada saya. Assalamualaikum. Menarik perkongsian kita pada hari ini. Berpuasa bukan mengajar kita untuk bermalas-malasan sepanjang hari. Bila badan tidak melakukan apa-apa, ia akan menjadi bertambah lesu. Sekiranya anda mempunyai masa yang terluang, aktiviti seperti mengemas rumah, berkebun ataupun meningkatkan amal ibadah boleh dilakukan pada waktu-waktu yang terluang. Dengan cara ini, masa anda boleh dipenuhi dan secara tidak langsung anda jadi tidak sedar masa telah berlalu dengan pantas. Jumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum.